صغيرا وكبيرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سرا أو جهرا عمدا أو سهوا يا الله يا غفور رحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على سيدنا محمد بن عبد الله النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعطرانه المجتبى. هم أهل التقى والوفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومغفرتك وعنايتك آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis yang seterusnya. Bismillah. Berapa? 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfaz widda abika la taqta'hu fayutfi'u Allahu nuraka. Rawahu al-Bukhari. Hendaklah kamu peliharakan akan kekasih atau sahabat kepada bapa kamu. Jangan diputus akan dia, nanti nur engkau akan hilang, yakni padam di hari kiamat. Kalau kamu putuskan persahabatannya, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat ada satu tempat yang wajib kita i'tiqad, kita akan lalu, dipanggil titian sirat. Titian sirat yang menyuluh titian sirat adalah nur, cahaya. Disebut dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih. Orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik, Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran ketika di titian sirat mereka berkata, unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai saudaraku, wahai anak beranakku, wahai kawanku, dulu atas dunia mereka memusuhi orang mukmin, atas dunia memusuhi orang saleh, atas dunia anti pada ulama. Hari kiamat mereka ini akan berkata, ini cerita yang Allah rakam dalam Quran, unzuruna, wahai anak beranak kami, wahai tok guru, wahai orang saleh, wahai orang kampung. Mereka mula dakwa kena atas dunia dulu. Unzuruna, tunggu kami.
Naqtabis min nurikum, kami nak tumpang cahaya yang ada pada kamu. Ini ayat Quran. Maka ini nas yang menyuluh titian sirat adalah cahaya. Didetailkan dalam hadis Nabi SAW, cahaya itu duduk di jari-jari antaranya. Yang paling lemah, paling komang sekali, duduk di jari kelingking, menyuluh titian sirat yang gelap. Gelap segelap-gelapnya, bawahnya api warna hitam segelap-gelapnya, kiri kanan depan belakang gelap. Titian sirat pula rambut di belah 7. Panjangnya tuan-tuan sekalian 15,000 tahun perjalanan. Yang bantu ketika itu, la haula wala quwata illa billah, tidak ada gagah dan kuat kita kecuali Allah yang tolong. Maka yang Allah Ta'ala bagi asbab menolong kita adalah cahaya yang ada di tangan. Maka disebut dalam hadis ini, antara barang yang menjaga cahaya di hari kiamat adalah menjaga hubungan silaturrahim. Antara barang yang memelihara cahaya yang memandu kita hari kiamat adalah memelihara silaturrahim. Antara cara memelihara silaturrahim bukan saja sama adik-beradik, anak beranak, diajar di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfaz widda abika. Jagalah hubungan silaturrahim, bukan saja sesama kawan-kawan kamu, adik-beradik, anak beranak, pak saudara, bukan itu saja. Jaga juga hubungan silatul arham dengan orang yang rapat dengan ayah ibu kamu. Ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, antara sunnah Nabi, kita kena cerita pada anak siapa yang pernah buat baik pada kita. Kena cerita. Kalau arwah ibu saya dulu, dia cerita semua. Dia cerita supaya kita reti bahasa dan kenal. Manusia dia tak kenal, dia tak akan memberi. Dia tak tahu orang tu memberi, dia tak akan balas. Ni sifat manusia. Maka arwah ibu saya dulu, dia cerita, dulu kita susah. Mak menikah dengan ayah masih belajar di pondok. Nampak? Jadi yang tolong kita banyak mak saudara muak ni, dia cerita. Yang beli baju raya kalau hari raya, mak saudara muak ni beli sama baju raya kamu, dia cerita. Kalau susah dulu, yang banyak tolong ayah orang ni, sekian, dia cerita. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang reti berterima kasih dan membalas jasa, dan menjaga hubungan silatul arham dengan orang yang pernah buat baik dengan ibu dan ayah kita. Malangnya kita tak cerita, yang kita cerita jahat orang. Yang kita bukan kita di sini lah, kat lain lah. Dia pun nama negara lain lah, tuan-tuan, di Afrika Selatan. Jadi tuan-tuan sekalian, di sini baguslah. Yang tak molek cerita hak buruk orang. Jadi tuan-tuan, ceritalah yang baik, apa yang jasa orang pernah buat ke kita, kepada anak dan cucu cicit kita. Supaya apa? Terjaga terus menerus hubungan silatul arham. Ada adab Melayu yang tidak dibuat oleh Nabi tapi tak canggah. Ziarah hari raya, nampak? Itu tak canggah teruskan. Kenapa? Orang Melayu dia nak kena ada satu platform, dia tak lewat sokmo. Padahal mak dia sokmo, tunggu hari ibu baru nak biar dia. Dia kena ada satu asbab. Guru dia sokmo dah. Hari guru baru nak biar dia. Orang Melayu nak kena, tak apalah. Minta maaf padahal kena tiap-tiap hari, tunggu hari raya. Suami kata, bila nak minta maaf? Tak raya lagi bang. Kalau mati esok, dia nak kena ada sesuatu asbab. Maka tak salah. Hari raya, ziarah menziarahi. Nampak? Kenalkan, jangan putuskan hubungan silatul arham. Maka orang yang menjaga silaturrahim, Allah Ta'ala akan jaga nur. Nampak? Dia sebut situ, fayutfi'ullahu nuraka. Allah Ta'ala jaga cahaya kamu bila?
di hari kiamat. Di hari kiamat Allah Ta'ala pelihara cahaya yang saya sebut di awal kuliah kita tadi. Hari kiamat yang memandu kita cahaya yang diizinkan oleh Allah untuk memimpin kita di atas titian sirat terutamanya. Maka orang yang memutuskan silaturrahim, tuan-tuan sekalian, bukan sahaja dosa besar, bahkan pahalanya, amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena belajar, tak faham. Nampak? Mekah pergi sama, sembahyang jemaah jaga, adik-beradiknya putus, mu bukan adik aku. Allah tolak amalan. Allah tolak, tuan-tuan sekalian. Jangan awak main. Silaturrahim jangan awak main. Kita balah lagu mana pun jangan putus silaturrahim, kerana ketika itu Allah Ta'ala tolak, tidak terima amalan kita. Na'udzubillahi min zalik. Maka ini sunnah yang besar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kebaikan orang kepada kita, kepada anak-anak dan isteri, supaya terus dijaga hubungan silatul arham. Habis hadis ini sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Habis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-40, ahabbul kalami ila Allah arba'. Ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'un. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Rawahu Ahmad an Samarah bin Jundab. Sekasih-kasih kalam, iaitulah percakapan yang keluar daripada mulut kita yang Allah paling kasih, ada 4. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. Di antara keempat-empat sirah, yakni kalimah ini, yang mana-mana pun tak mengapa didahulukan. Bila Nabi sebut gitu, tak ada masalah lah. Maka tuan-tuan sekalian, 4 zikir yang paling afdal. Ramai yang tanya, apa zikir paling afdal? Ustaz, saya sebut la ilaha illallah. Dia kata hak lain tak ada, tu sebut sama dah. Subhanallah, dia kata hak lain. Alhamdulillah, hak lain. Allahu akbar, dia kata tu sama dah, hak lain. Ini hak pelik. Hak pelik. Kalau hak pelik, apa nama tu lah, nyak nying son mata kaji. Nyak nying son mata kaji sembarang nyin seng nak pelik. Alah go hak sungguh. Dia nak hak hebat ni pelik, bukan. Hak hebat belum tentu pelik. Nampak? Yang Allah sebut mulia itulah yang mulia. Yang Nabi sebut yang itu yang paling mulia, itulah paling mulia. Nampak? Baik. Subhanallah, apa maknanya? Maha suci Allah. Kenapa dia maha? Ini kalimah tasbih, kalimatut taqdis, yang tidak pernah dibenar kepada manusia. Manusia haram kita tasbih dan taqdis. Mana apa? Menyucikan dia macam tak ada dosa, haram. Macam tak ada kekurangan. Yang tak ada dosa Rasulullah, tapi menyucikan macam siapa hak Tuhan, tak boleh. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, yang kita biasa sambut Maulidur Rasul, jangan lupa 12 Rabiul Awal juga tarikh sama, hari Isnin yang sama, tarikh wafat junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sedih adalah orang yang paling benci Nabi dululah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Zaman dia kafir, dialah paling benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal tahu siapa sanggup bunuh Muhammad, tidak ada orang berani, dia yang berani seorang, Umar Al-Khattab.
Namun izin Allah, kerja Tuhan boleh membalikkan hati manusia berubah jadi manusia paling kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, kerana lampau sedih Sayyidina Umar menyebabkan bertindak di luar kawalan. Bila dengar orang kata Nabi Muhammad mati, dia kata, "Mu sebut aku bunuhmu." Kenapa? Kerana bukan tak boleh terima qada Allah, kerana lampau sedih. Ada sahabat yang sedih, menangis. Ada sahabat yang lampau sedih, Sayyidina Umar. Ketika itu Allah Ta'ala zahirkan watak pengganti Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Dia tenang. Sayyidina Abu Bakar tenang. Bila sahabat Nabi sedih, ketika itu tertonjollah watak bakal pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang Nabi nak dialah yang menggantikan. Saat hidup Nabi banyak bagi hint. Maka bangkit Sayyidina Abu Bakar membacakan semula ayat Al-Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Abu Bakar baca balik ayat ni, terdiam semua, termasuklah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia tak boleh, dia sangat hormat pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar baca ayat ni, senyap Sayyidina Umar. "Wa ma Muhammadun illa rasul," dan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali rasul. Rasul bukan Tuhan. Rasul manusia. Rasul paling mulia, tapi makhluk, bukan Tuhan. Bila makhluk akan mati atau tidak? Akan mati. Afa immata, adakah jika Muhammad mati? Au qutila, atau dibunuh? In qalabtum ala aqabikum, mu nak balik pada agama asal? Mu sembah Muhammad ke mu sembah Allah Ta'ala? Senyap habis. Senyap habis. Lalu Sayyidina Abu Bakar menyebut, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut." Barang siapa sembah Muhammad, Muhammad telah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup kekal selama-lamanya. Kenapa tuan-tuan? Ramai yang setelah Nabi wafat murtad, tak faham. Jadi tuan-tuan, kita mengagungkan Nabi Muhammad kerana Allah minta kita mengagungkan Nabi, kerana kemuliaan kekasih Allah, tapi bukan sampai tahap tu Tuhan. Boleh faham? Tuhan satu, qul huwallahu ahad, Allah itu Tuhan. Maka yang layak disucikan sampai tahap Tuhan hanyalah Allah. Maka kita pun banyak menyebut subhanallah. Allah sangat suka. Maha suci Allah daripada segala sifat kurang. Zatnya, sifatnya, af'alnya, semua sempurna. Itu makna subhanallah. Kita hidup, ada penghujung, namanya mati. Allah hidup, sama tak sama? La yamut, tak mati. Kita hidup, ada yang buat, ada mula. Allah hidup, sama ke? Kita hidup, Allah hidup, tak sama. Allah itu qadim, tiada permulaan, adanya sendiri. Kita dibuat, dicipta oleh Allah. Kita ada kuasa, Allah ada kuasa. Kuasa kita kerana orang latih. Orang dah latih, gebah tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala tak ada. Kuasanya azali. Adapun kuasa manusia aridhi. Allah maha melihat, kita pun melihat, sama ke? Tak sama. Allah maha melihat, sifat melihat Allah azali. Tak ada siapa-siapa beri, dan maha sempurna, nampak segala apa yang ada. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah nampak apa yang kamu nampak. Wa ma tukhfis sudur, Allah nampak apa yang kamu tak nampak di sebalik hati manusia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma
khalfahum, kita pusing ke depan, saya pusing ke arah tuan-tuan, belakang tak nampak dah ada benda. Itulah penglihatan kita. Allah tahu di depan, di belakang, dalam tanah, celah bukit. Allah tahu satu persatu bilangan semut. Allah tahu satu persatu jumlah yang tepat, bizabt, bilangan burung, bilangan apa lagi tu, kumang yang ada dalam tubuh manusia berapa, Allah tahu dengan jumlah yang tepat. Ini beza pula tahu Allah dengan tahu kita. Allah tahu azali sedia kala, kita tahu setelah belajar. Ketubik perut mak tahu lah ke? Tak tahu. Tak, dengan izin Allah, Allah beri tahulah sikit. 1 tambah 1, 2. Naik tingkatan 1, negatif 1, positif 1. Tuan-tuan sekalian, sikit-sikit tahu. Maka di sinilah maksud subhanallah, maha suci Allah daripada segala sifat kurang. Yang kurang kita. Yang ada hak kita. Yang ada hak tertentu kita. Kemahuan ada hak kita. Kudrat terhad kita. Iradat, kemahuan, kudrat, kekuasaan Allah tiada had. Betul tak betul? Tuan-tuan baca hari Jumaat surah Yasin, ayat paling akhir, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dia nak sesuatu jadi. Sebab tu bila baca kisah Al-Isra' wal Mi'raj, Allah Ta'ala mulakan dengan kalimah tasbih. Subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebelum Allah cerita peristiwa agung yang khariqun lil adah, yang mencari adat ini, Allah mulakan dengan kalimah tasbih. Maha suci aku. Mula dulu waktu tu. Mu kena kenal dulu siapa aku, mu kena kemah dulu akidah, baru boleh dengar cerita Isra' Mi'raj. Kalau tak, ramailah yang ketika Nabi cerita Isra' Mi'raj, yang Islam jadi murtad, yang kafir bertambah kafir, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Khariqul lil adat, menyalahi adat. Mekah, Palestin 2 bulan, Nabi pergi semalam. Naik ke Sidratil Muntaha, langit yang lebih tinggi pada langit ke-7, yang melepasi langit ke-7. Langit tama pun manusia tak boleh sapa. Itu dipanggil khariqul lil adah. Maka Allah sebelum cerita, dia sebut subhana, maha suci aku. Yang tak boleh pergi ke Palestin sehari tu mu. Kita terhad. Saya kata mari kuliah pagi ni, saya terlewat sikit tadi 10:10 sebab saya tolak hari ni daripada Perak. Saya baru sapa daripada Perak ni, tolak pukul 9.45 tadi, sapa 10:10. Percaya tak agak-agak? Ni bukan sungguh ni. Oh, Perak ustaz. Contoh ni, jangan percaya. Nak tanya ni tuan-tuan, saya tolak daripada Perak tadi 9.30, sapa 10:10. Percaya tak? Tak percaya kau ustaz. Nak percaya kan tak logik. Saya kata dah tak suruh percaya, nak tanya jujur, percaya tak? Sebab apa? Tak logik ustaz Perak. Gerik nak sampai apa nama pasir putih berapa jam dah. Layak tak percaya? Layak lah. Sebab apa? Saya makhluk terhad. Betul tak betul? Kuasa kita terhad. Maka Allah Ta'ala kata subhana, maha suci aku. Mu kena kenal dulu aku yang boleh buat segala benda, tak ada mustahil. Jarak Mekah Palestin aku yang buat. Jarak Mekah Palestin 2 bulan aku yang buat. Jarak aku yang buat. Masa bila-bila masa aku boleh tukar. Betul tak betul? Maka bila kenal ada Allah Ta'ala, baru Allah Ta'ala cerita asra. Bukan Muhammad jalan sendiri. Kalau dia jalan sendiri, layaklah kamu ragu. Aku yang jalankan Muhammad. Orang beriman pun bila dengar, oh Allah Ta'ala buat jalan Nabi. Kalau Allah Ta'ala buat jalan Nabi, bukan sehari, seminit boleh. Atau orang beriman. Lepas tu bila Abu Jahal jumpa Abu Bakar, mu percaya tak Muhammad naik ke langit semalam, pergi ke Palestin? Abu Bakar tanya, mu reka ke Muhammad cerita? Abu Jahal kata, Muhammad lah cerita. Kalau Muhammad cerita bukan Palestin, jauh dari tu aku percaya. Ini orang beriman. Kerana mengenal Allah.
Atau Nabi kata la wuzinat imanu Abi Bakrin ma'a imanil alamin la rajaha imanu Abi Bakr. Kalau ditimbang iman Abu Bakar belah kanan atas timbangan, belah kiri iman seluruh alam, berat iman Abu Bakar seorang berbanding yang lain. Subhanallah. Maka Al-Imam Ibnu Katsir kata, oleh kerana peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, kerajaan Allah memberi darjat kebesaran kepada Abu Bakar, fasummiya bihi siddiqan, digelar Sayyidina Abu Bakar bermula hari itu Abu Bakar As-Siddiq. Apa makna tuan-tuan? Yang sangat membenarkan Allah dan sangat membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu besarnya kalimah subhanallah. Ini nampak orang hari ni? Nampak orang? Maka sebut samalah. Pahala dia jangan buat main. Subhanallah sekali ya, tamlaul mizan, mampu mengalahkan timbangan amalan yang lain. Tu pahala subhanallah. Kita ditimbangkan, kan kita ditimbang esok. Tolong orang berat belah ni, ngata orang belah ni pula. Tak mari kuliah belah ni, tak dah balik ngupak belah ni pula. Kita kan manusia lah, haula wala quwata illa billah. Tadi sembahyang Tuhan belah ni, balik rumah tok lelaki suruh buat air, nyejekah tok lelaki kecing kawan tu belah ni pula. Ni tuan-tuan sekalian, main gitulah kita ni manusia, dosa dan pahala. Betul tak betul? Akhir sekali timbang-timbang, berat belah dosa. Tiba-tiba datang satu zikir namanya subhanallah, kalau habis dosa masuk syurga. Tu maksud tamlaul mizan. Sebab tu jangan tinggal subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut biar basah kau subhanallah. Jangan jadi sama cara kafir kau. Tengok patah, wow, amazing. Tu orang kafir punya cara, bukan sebut gitu jadi kafir, bukan. Orang mukmin dia ada beza. Subhanallah, comelnya patah sekali memenuhi timbangan mizan. Ni duk wow apa cerah. Wow, amazing. Duduk ulu taki je. Jadi tuan-tuan sekalian, sebutlah subhanallah. Besar pahala. Gimana? Sebab tu kalaulah dibiasakan sampai tahap tengok benda hak pelik, hak ajaib, terpacu subhanallah, insya-Allah kita akan jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar mulut ni sebut sama. Dan asasnya amallah ketika selepas sembahyang 33 kali. Baik. Yang seterusnya zikir yang kedua. Zikir yang kedua yang paling Allah Taala kasih, diberi nama alhamdulillah atau namanya tahmid. Sesat subhanallah ni, alhamdulillah pula. Alhamdulillah apa? Segala puji bagi Allah. Alhamdu kalimah mufrad tapi diterjemah segala. Sebab apa? Alif lam pada alhamdu itu dipanggil alif lam lil jinsi. Ini perbahasan ulama. Tak apalah, sekadar ilmu, dak ingat apa tak apa. Lillah, lam itu lil milki, mana apa? Segala puji hanya layak bagi Allah. Mulut sebut alhamdulillah, hidup nak pujian orang. Allah jawab apa? Allah jawab apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kazabta, Allah Ta'ala kata pelawakmu. Tak kira sedap ke mana pun, pelawak Allah Ta'ala kata. Sebut mulut sebut alhamdulillah, tapi perbuatan kamu tidak membuktikan kalimah itu. Luar semayang buat benda nak orang puji sama, orang tak puji tak semangat, nak orang jek sama. Orang tak jek dah, nak orang mayangi sama. Kalau orang tak puji lemah, puji kau suka terbang kembang koyok kain, suka tuan-tuan sekalian. Nampak ni? La haula wala quwata illa billah. Orang mukmin sifatnya la yadurruhu zammu walal madhu. Itu orang ikhlas. Orang ikhlas pun sifat dia, dia tak mencari puji dan dia tak terkesan dengan pujian orang dan tak terkesan dengan kejian orang.
Dan saya mengaku hanya mampu bercakap hari ini, belum mampu buat apa yang disebut ini sepenuhnya, tuan-tuan. Kita masih terkesan kalau orang puji, betul tak? Dan masih terkesan kalau orang keji. Kalau orang kata kau, mari rasa. Orang ikhlas ni, orang puji dia balikkan pada Allah. Orang keji dia rasa memang patut aku hina, aku memang makhluk Allah. Maka kalau kita hidup dalam keadaan suka dipuji, orang keji kita marah, itu hidup yang tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau jadi orang besar, jadi pemimpin, orang puji suka, orang keji marah. Something wrong, hati-hati. Orang tegur takak, igak, masuk dalam penjara, hati-hati. Ini kehidupan yang tidak ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada apa yang disebut oleh Nabi, orang yang selamat, orang ikhlas. Orang ikhlas ciri-cirinya yang saya sebut tadi. Faham? Allahu Rabbi. Maka sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka bila segala puji bagi Allah, layak tak puji itu diberi pada makhluk? Tak layak, kecuali pada bab yang Allah izin. Itu saja. Faham? Puji bini kita masuk sedap, tak apa. Itu tak apa. Kerana mari dalil yang lain, idkhalus surur fi qalbil mu'min ibadah, menggembirakan hati orang mukmin dalam keadaan dok merosakkan dia ibadah. Puji bini masuk sedap, rosak dak akidah dia, dak rosak dah. Siapa rosak akidah dak menebang dak lalu. Dak rosak menyebabkan dia suka. Esok masuk pula dak puji. Dapat pahala. Ni bini masuk 40 tahun dak anji puji. Sekali habuk dak anji puji. Tanya dak sedap dia marah. Tanya sedap dak puji, itu orang zalim. Ulama kata orang zalim dak nanti zalim bunuh orang. Cukuplah anak gagal dia marah, anak berjaya dia tak puji. Itu orang zalim. Isteri masak tak sedap dia marah, masak sedap dia senyap. Pemimpin buat jahat dia marah, pemimpin buat baik dia tak puji. Itu orang zalim. Faham lagi? Lepas ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, puji dalam keadaan yang dibenar tak apa. Adapun bila kita memuji orang, haram kita puji lambak yang merosakkan dia. Lebih-lebih lagi benda yang dia tak buat pun puji semacam. Dia pagi wa anfusana wa anfu sini. Macam ayat Quran bukan. Macam hadis Nabi bukan juga. Wa anfusana wa anfu sini. Dia panggil apa? Mengampu sana, mengampu sini. Nah, hawa-hawa bahasa Arab. Apa makna mengampu? Betul, betul boh. Tak betul, betul boh. Buat salah, betul boh. Betul macam. Ini merosakkan orang, betul tak betul? Bila kita buat salah, orang buat salah kita kata salah, dia akan beringat. Buat salah kata betul macam. Akhir sekali lala dan leka tuan-tuan. Dia rosak. Ingat. Ad-dalu ala syarrin mislu ajri fa'ilih. Orang yang jadi asbab tanggung dosa sama. Seorang yang buat jahat, lalu orang puji dia akan kejahatan, dia rasa suka buat jahat. Kejahatan selepas itu hak puji pun tanggung juga. Banyak mana tanggung sat? Berapa peratus? La yang qusu minhu syai'a. Tak kurang walaupun sikit, 100% tanggung. Suti-suti tanggung. Faham lagi? Jadi tuan-tuan sekalian, tu bab memuji. Yang kedua, bila dipuji nak guna? Bila kena puji nak guna? Sayyidina Ali ajar baca doa ni. Allahumma ighfirli ma yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, ampunkan aku atas apa yang dia puji, jangan rosakkan aku. Dan jadikan aku suti macam yang dia puji, jadikan doa. Itu saja. Kalau Rasulullah puji nebeng, Rasulullah ambil pasir repot atas muka. Maka kena kenalah puji yang boleh, puji yang tidak boleh. Yang makin membaikkan dia tak apa. Dia tak ajar mari surah. Tak ajar mari surah. Tiba-tiba mari, kita pun puji baguslah ni, ajak pergi makan, ajak pergi minum. Terik dia supaya makin dekat. Itu tak apa. Faham lagi?
Kita ni kena jadi orang yang ada jiwa macam Rasulullah. Apa jiwa Rasulullah? Saleh, musleh, baik dan nak orang lain jadi baik. Bila tengok orang berubah, kena pujilah, bagus, moga istiqamah, keep it up. Ajak pergi makan, ajak pergi minum, tu dibenarkan. Ada pun puji yang merosakkan, dia larang. Habis. Maka baca doa tadi, Allahumma ighfir li ma yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Ampunkan aku atas apa yang dipuji dan jadikan aku doa atas apa yang dia puji. Habis tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Jadi itulah kalimah alhamdulillah. Baik, subhanallah memenuhi mizan. Alhamdulillah banyak mana pahala. Mala'at ma bainas sama'i wal ardi. Pahala menyebut sekali alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Sekali. Allah, itulah Allah Ta'ala. Itu maksud Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pemurah, maha penyayang, tak ada tara. Tak pernah Allah bayar amalan kita sepadan. Tak ada. Semua tak sepadan. Tak sepadan. Kita bayar gaji orang sepadan. Betul tak? Betul tak betul? Dua orang kerja di hospital besar Kuala Terengganu. Yang pertama kita tanya berapa gaji? 1,800. Yang kedua, berapa gaji? 8,000. Kita kata mana tak ada hospital besar bayar gaji? Mana tak ada? Rupanya bukan tak ada. Sepadan. Rupanya 1,800 tu yang kerja bahagian lain. 8,000 doktor contohnya. 1,800 yang jaga pintu, contoh pok guard. Kerja mulia belaka. Kerja mulia belaka tuan-tuan sekalian. Tapi dibayar gaji sepadang dipanggil. Ni atas dunia. Faham tak faham? Ke tak faham? Ke pok guard 8,000, doktor 1,800? Dua-dua mulia. Kerja apa pun halal mulia. Yang saya nak bicarakan hari ini kalimah sepadan tu. Ataupun setimpal. Ingat tu atas dunia lah. Kena terimalah kita. Tak. Hari kiamat tak ada. Allah Ta'ala tak pernah bayar orang mukmin setimpal. Tak ada. Yang ada tak masuk di akal. Subhanallah kali memenuhi timbangan mizan. Alhamdulillah sekali, tak 33 kali lagi. Sekali memenuhi langit dan bumi. Tuan-tuan sekalian. Nampak? Semayang jemaah dengan semayang seorang. Padahal hak tulis main seorang 4 rakaat, jemaah 4 rakaat. Seorang sepahala. Jemaah 27. 27 macam 27 kita. Tidak. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas menafsirkan darjat yang Allah Ta'ala beri ni, satu, nak kedua, jauh mana? Langit dan bumi. Sebab tu tuan-tuan jangan ingat 27 macam 27 ringgit. Bukan. 27 ringgit, 27 USD dolar pun tak sama dah. Tu tak betul? Ni 27 Allah Ta'ala. Semayang seorang, 1 pahala. Tak khusyuk, 0 pahala. Cuma tak ada dosa tinggal semayang. Semayang jamaah, khusyuk, tak khusyuk, Allah beri 27. Sebab tu jaminan nak selamat, nak berkualiti, jagalah sembahyang jamaah. Lain kalau jamaah jadi 18 rakaat. Apa kau? Subuh 2 je kau. Allah beri. Ini dipanggil balasan yang tidak setimpal. Apa tidak setimpal? Bukan sikit, banyak doh. Terlalu banyak. Raka'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Allah bayar lebih mahal daripada dunia dan isinya. Kita terpegun dengan orang yang kaya, punya gerang tanah, siapa dak ingat letak di mana? Banyaknya pitih dia. Mayang sunat 2 rakaat sebelum subuh, bukan gerang tanah seluk, bukan seka. Allah bagi dunia dan segala isinya yang lebih mahal pada tu. Ya, siapa yang tertarik dengan tawaran ni? Tawaran-tawaran Allah ni, siapa yang akan tertarik? Orang mukmin saja.
Orang tak ada iman, Allah Ta'ala katalah banyak mana pun ganjaran, tidak ada rasa rughbah, tarikan dalam hati dia. Lepai dak ayam. Atau orang mukmin dengar banyak, dia pun mulalah mengamalkan solat sunat sebelum subuh. Jadi kaedah nak faham, bila sebut solat sunat sebelum subuh lebih mahal pada dunia dan isinya, dah sembahyang subuh? Sembahyang subuh dak sebut dalam hadis tu kan? Dah sembahyang subuh? Famin babil aula mafhumul muwafaqah, dia panggil kaedah mafhumul muwafaqah. Kalau hak sunat lebih besar pada dunia dan isinya, sembahyang subuh berlipat kali ganda. Kerana tuan-tuan kena faham, sembahyang sunat 1000 rakaat, 2000 rakaat, 100,000 rakaat tak boleh bayar sembahyang fardu yang satu. Faham tak faham? Faham tak ni? Takut tak faham. Bersungguh main sunat belum subuh. Subuh tak mayang. Ada orang dah boleh kira lah. Dia dengar hadis main sunat belum subuh mahal. Dia mayang. Subuh tak mayang terang. Dia tu ustaz dah sebut belum subuh. Ada rohak juga. Hadis saya sebut tu. Nak khabar apa? Mahalnya solat sunat sebelum subuh. Lebih mahal pada dunia dan isinya. Baik, solat sunat sebelum subuh nak sama dengan sembahyang subuh, berapa kaat kena buatlah 1,000,000 kaat pun tak sama. Mana apa? Amalan wajib itu jauh besar pada yang sunat. Hak sunat pula tak boleh bayar dengan pitih yang ada atas dunia. Baik, nak tanya, murah dak Allah Ta'ala? Murah dak? Sayang dak Allah ke kita? Pagi ni kalau marilah hati, murahnya Allah dengan kita, sayangnya Allah dengan kita. Padanglah kalau ada sifat tu, tuan-tuan boleh tutup kitab, boleh balik. Padang bagi dia. Lahirlah hati rasa Allah sayang. Itu saja. Baiklah. Itu alhamdulillah. Habis. Kalimah yang ketiga, la ilaha illallah, dipanggil kalimatut tahlil. Hak ni tuan-tuan tak sebut dak Islam. Betul tak? Tak sebutlah sembahyang dak sah. Tok ilah dak sebut dak sah bang. So la ilaha illallah. Dan empat-empat ni mana lebih besar? Paling besar la ilaha illallah. Ni paling besar. Hak ni paling besar. Tak ada hak ni, buklah subhanallah juta pun Allah tak terima. Dia kena ada hak ni besar kali, la ilaha illallah. Dipanggil kalimah tahlil. Atau kalau orang suruh tahlil, inilah kalimahnya. Ustaz, tahlil sikit boleh? Boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu tahlil. Tuan rumah pun tanya, dah mana Yasin? Tadi suruh tahlil. Cuma orang kita dah terbiasa. Maksudnya tahlil kena ada Yasin dulu, kena ada zikir. Tak salah. Cuma saya nak faham ini, apa itu tahlil? Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hauqalah, la haula wala quwata illa billah, nama-nama. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ada orang komen, dia baca kitab, banyak kan membaca basmalah, dia kata salah bismillah. Basmalah tu nama bagi bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Maka nama bagi la ilaha illallah tahlil. Jadi kalau faham, kita dah arah. Tu imam kata saya ada kerja. Kalau nak suruh tahlil boleh, saya tahlil rekah. Boleh. Tu imam pun la ilaha illallah 30 kali. Faham si minyak tu. Sesatlah, tu makna tahlil. Tahlil makna la ilaha illallah. Apa makna? Tiada Tuhan melainkan Allah. La ma'budun bihaqqin illallah. Yang tiada yang layak disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kenapa didatangkan dengan kalimah ini? Li ifadatit takhsis. Allah boleh saja suruh kita menyebut Allahu ilah, Allah tu Tuhan. Selesai. Betul tak? Tapi tak ada takhsis. Maka didatangkan nafi dan isbat. La ilaha, nafi, tak ada Tuhan. Nafi, isbat, illallah, kecuali Allah. Li ifadatit takhsis, makna apa? Esa satu saja. Kalau Allahu ilah, Allah tu Tuhan, nafsu Tuhan kau, piti Tuhan juga, macam manusia hari ni. Betul tak betul? Jadi contoh-contoh dalam kelas, ustaz tanya, Muhammad mari tak? Tak mari. Harun mari tak agak-agak? Nah ni,
Cikgu tanya, Muhammad mari tak hari ni? Orang anak murid dalam kelas kata tak mari. Saya nak tanya tuan-tuan, Harun mari tak agak kau? Oh, orang bingung lah. Ini kita tahu tanya kita pun dah. Dah nak tanya Harun mari ke tak? Boleh jadi mari, boleh jadi tak mari. Betul tak? Cikgu bertanya, dah Harun? Harun tak mari kau? Baik, soalan ketiga. Mahmud mari tak? Oh. Boleh jadi mari, boleh jadi tak mari. Cikgu pun kata dah Mahmud, tak mari juga. Anda sampai esok dah sudah. Kalau tanya gitu, tak ada taksis. Tapi kalau tak tanya taksis, siapa tak hari ni? Bangun ketua kelas, mari belaka cikgu kecuali Muhammad. Harun mari tak? Ha? Tak faham juga. Makan dia tadi. Ha? Makan nasi lemak daun pisang ke kekeh daun tu? Siapa tak faham kali ni? Kali lagi. Tadi tu faham dah kan? Hak tak ada taksis. Jadi hak kedua ni ada taksis. Cikgu tanya, siapa dak hari ni? Ketua kelas bangun, mari belaka. Mahmud je dak mari. Baik, Harun mari tak? Mari. Asang? Mari. Muhammad? Mari. Siti? Mari. Maimun? Mari rasa tanya lah. Dia kata seorang dak hari ni. Faham kan? Itu taksis. Ataupun ketua kelas jawab, dak hari belaka. Saya seorang yang mari. Mahmud mari tak? Nak pergi faham je ni, tahu dah faham. Dak hari lah. Ketua kelas kata, dak hari belaka. Saya seorang yang mari. Patut tak cikgu tanya, dah Mahmud mari tak? Ketua kelas kata, cikgu ni bingung ke benda dah. Kapan dah tadi kan, dak hari belaka saya seorang. Jadi, taksis kalimah la ilaha illallah tu, nafi dan isbat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada Tuhan selain Allah Ta'ala? Tak ada. Sebab tu kita kena nafi. Sebab tu mengaku Allah Tuhan saja tak cukup. Mesti nafikan yang lain. Baru beriman. Dua tiang iman. Dua tiang. Sebelum masuk rukun, dua hak paling besar. Dua konsep yang mesti pakar. Iaitulah amantu billah wa kafartu bit-taghut. Dua konsep yang mesti pakai dalam rukun iman yang pertama. Itu paling tepat. Dua konsep yang kena ada dalam rukun iman yang pertama, iaitu beriman pada Allah. Maka apa yang kena ada? Amantu billah wa kafartu bit-taghut. Aku beriman pada Allah dan aku kufur kepada selain Tuhan, selain pada Allah. Dia faham? Sebab ramai yang mengaku Allah Tuhan, pitihnya sembah juga. Allah Tuhan, nafsunya sembah juga. Allah Tuhan, makhluknya sembah juga. Dok luluh tuan-tuan sekalian. Sebab tu fahaman liberal, pluralism itu semua tak diterima dalam agama. Membenarkan Islam, benar juga agama lain. Jaga-jaga sesak yang tidak tersedar. Zaman Nabi zaman tak ada fitnah. Apa makna? Islam lawan kafir. Jelas. Zaman kita zaman fitnah. Islam pecah pula. Ada Islam liberal, Islam sosialis, Islam pragmatis, Islam sekularis. Apa contoh Islam liberal? Islam itu adil, Kristian itu adil, Yahudi itu adil. Maka ayo kita cari titik persamaan. Semua agama tu sama. Tak usah kita balah sesak tanpa sedar. Nampak comel tak seruang tu? Nampak comel tak? Comel nampak seruang tu. Jangan balah comel dah, tuan-tuan sekalian. Tapi jangan balah dalam bab akidah. Itu hati-hati. Faham tak lagi? Orang Buddha duk tepi rumah kita, boleh tak kita pergi saja-saja balah tembok? Boleh? Jangan. Jaga keharmonian. Tapi dalam bab ni, aku mengaku Tuhanmu betul tak boleh? Tuhanku benar, Tuhanmu tak betul. Boleh faham? Tetap kena berpegang dengan pahaman itu. Boleh? Tuan-tuan lalu cerung lanjut. Cerung lanjut? Surah belah kanan, kuih belah kiri. Kena cerung lanjut. Orang Terengganu ke Sabah? Lanjut bandar. Kanan surah, kiri kuih kan? Kita lalu dengan anak kita khabar tu surah hak orang Islam. Ni kuih hak orang Hindu. Yang benar Islam, Hindu tak benar, baru betul. Tapi kalau kita kata ni orang Islam, ni orang kafir, kita agama negara majmuk, kita kena betulkan semua. Dua-dua betul lah ke? Sesak tanpa sedar, murtad tanpa sedar. Wal a'yazubillah.
Islam mengajar jangan menzalimi orang yang agama lain. Faham? Jaga keharmonian. Tu bab lain. Adapun membenarkan agama mereka haram, tak boleh. Boleh Itu maksud la ilaha illallah. Dan daripada la ilaha illallah lahirlah satu kaedah istighna an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma ada ilaihi. Allah itu terkaya berbanding yang lain fakir berharap pada Allah. Apa makna? Istighna tak harap pada yang lain. Allah Ta'ala ada sendiri, ilmu sedia kala, kaya sedia kala, tiada hak. Itu istighna. Sebab tu kata Ibrahim bin Adham, siapa nak sombong dalam masjid ni, cekak tangan. Siapa nak sombong boleh, siapa nak buat jahat boleh. Ni boleh ni, sedap ni, boleh ni. Siapa nak? Tak payah kerja, faham itu orang, boleh. Ada tak? Tak ada. Ni nak khabar boleh ni, boleh. Zina boleh, nak sombong boleh. Syaratnya mesti ada sifat istighna. Boleh. Mana dia hidup sendiri, padi tu dia buat sendiri, air hujang dia kawal. Ada tak dalam masjid ni? Cakap tangan. Ada? Tak ada. Bangun tadi pun Allah yang izin kita bangun. Tidur tu nyawa Allah pegang. Allah dah izin, mati. Allah izin, bangun semula. Tu tak betul? Tak sombong lah. Tu maksudnya. Yang layak sombong al-mutakabbir, Allah yang maha sombong. Al-jabbar, Allah yang maha angkuh. Sebab apa? Layak baginya. Kerana Allah yang layak dengan sifat itu. Tak di kita, tak layak. Hina. Faham Yang kedua tu makna istighna. Dia tak harap pada siapa-siapa. Ni nak uji mudah faham lah. Saya nak habis jauh, jangan bimbang ni. Saya mengajar beginilah. Sehadis, sekuliah. Jangan marah ni. Bila nak habis ustaz, tak apa bila-bila pun. Faham? Tak lama. Jangan bimbang. Sekitar ni tak lama. 34 tahun ni. Dia tuan-tuan sekalian nak suruh faham. Tuan-tuan rahmati Allah, nak uji contoh begini. Istighna dan iftiqar. Iftiqar ni seluruh makhluk berharap pada Allah. Baik, saya nak tunjuk lagu mana sifat fakir kita. Nak boleh minum air segelas ni air segelas ni. Itu maaflah kalau yang puasa ini. Saya kan bermodal dah tak puasa ini. Dah tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nak boleh minum air segelas ni. Orang biasa-biasa, dia biasa-biasa, dia minum tak apa benda. Orang mukmin tak boleh. Orang kafir dia minum ni dia nampak gelas, nampak air, tu saja. Orang mukmin dia buat apa saja nampak Allah. Orang mukmin bukan nampak zat Tuhan, nampak kekuasaan Allah, nampak kehinaan diri. Baik, nak boleh minum segelas ni. Tuan-tuan boleh bagi tahu saya tak berapa juta orang yang kita berharap? Itu makna fakir. Ni gelas ni mari dua ni. Pekerja kilang gelas, betul tak? Air mari dua ni. Tak ada empangan. Tak ada syarikat satu. Tak ada syarikat-syarikat gali air dalam tanah. Minum tak kita? Betul tak betul? Ni. Nak makan nasi satu pinggan. Tuan-tuan kira berapa orang yang kita harap. Itu pun dah gambar kita ni fakir. Berharap ke orang. Ni nasi sepinggan. Sebelum jadi nasi berah. Berapa orang pekerja kilang berah. Berapa orang petani kita harap. Betul? Lepas tu jangan sombong. Mau kerja benda. Petani. Petani je. Tak ada petani tak akan nasi kita. Tak layak sombong. Betul? Tak boleh siapa ke rumah kita. Singgah di kilang. Lori akak. Berapa orang pekerja lori? Lori pula pakai tayar. Berapa orang pekerja yang di kilang ketah tayar? Allah nak kira suti-suti. Belamuk tuan-tuan sekalian. Nak boleh ke siapa kedai runcit. Berapa orang peruncit yang kita harap? Nak boleh siapa ke rumah kita? Siapa berah? Tuan-tuan makan nasi ke? Tuan-tuan ranggah berah. Makan nasi, nak kena masak, kena ada rice cooker. Betul tak betul? Tadi pekilang berah harap kau orang Kedah, petani harap orang Kedah. Rice cooker jauh sikit. Made in Japan.
Agak korang Jepun Toshiba. Betul tak betul? Singa. Rimako. Kau anda lah. Dia nama macam-macam tuan-tuan. Agak korang. Bila masak nasi, tok nasi nak kena ada air. Tuan-tuan ambil air sungai ke? Dah air pahit. Kepala pahit siapa buat? Air bersih tu biar kena terima kasih pekerja satu. Betul tak betul? Meta sebelum meta bocor. Tak ada air terus. Jangan buat uduh jenis gitu. Orang beratakir makan dalam pinggang. Betul tak? Pinggang dekat sikit. Pulau Pinang, Pulau Bebas Cukai, Langkawi. Bila beli masa pergi lawatan bersama masjid AJK Masjid, lawatan ke Langkawi. Betul tak? Masa pergi lawatan tu suami duduk sebelah dia. Masa balik suami duduk bawah. Pinggang duduk atas kursi. Kenapa? Mahabah melaming 500. Betul tak betul? Berapa orang pekerja melaming tuan-tuan sekalian nak leh ke makan tu, nak leh ke makan. Baik, siaplah nasi duduk dalam pinggan. Adakah makan nasi saja? Ni nak khabar falsafah makan orang Melayu di mulut, falsafah makan orang putih di mata, falsafah makan orang Arab di perut. Apa makna? Orang Arab asal kenyang sudah, sedap tak sedap suku kira. Batu ayam bakar, kambing bakar, tak ada hal orang Arab. Roti dia boleh makan tinggi tu, pahit tuan-tuan, tawah hebel. Roti mula-mula masuk sedap lah, lepas sejuk kerah kong, lepo anjing, mampu anjing tuan-tuan sekalian. Dia boleh makan tuan-tuan sekalian, tak ada hal asal kenyang. Tu dipanggil falsafah makan orang Arab di perut. Falsafah makan orang putih di mana? Mata. Waktu tu big kik kan? Dia hiang. Nak taklah fering ke nak taklah ngulung dalam perut? Dia hiang kik. Kalau pergi di hotel makan udang, betul tak? Tiga ekor je udang. Ni hiah RM23. Sekali ingat 23. Betul tak betul? Falsafah makan orang Melayu minta maaf di bibir, di mulutnya. Tak sedap minta maaf, tak akan. Betul tak betul? Dia boleh makan tak roti canai kosong? Tak boleh. Kosong gitu, tak ada kuah. Kena ada kuah bawah. Kuah dah, sambal, gulai, kari. Betul tak betul? Betul tak? Maka kita pun kena ada kuah. Baik, saya dah sebut kuah yang banyak. Kuah ayam masak merah sudah. Ayam mari dua warna. Berapa orang kita perlu? Kan? Allahu Rabbi, tuan-tuan sekalian. Masak merah tu, lada, bawang, lagi asang, keping, betul tak? Tak tahu, memeh kita pandang masak ingat rumah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, tak reti masak dia, ayam masak merah tu ya. Dalam duk bersih, kalau saya masak, ahli bilik tahu dah. Taimu masak ayam masak merah, tu pandang. Di tuan-tuan sekalian, siap ayam masak merah, berapa orang kita harap baru boleh masuk satu suap? Betul tak betul? Di situlah makna fakir. Baik, soalan saya, dah layak tak sombong? Layak tak layak. Yang layak sombong yang istighna Allah Ta'ala. Maka la ilaha illallah, Allah terkaya daripada segalanya. Kita hamba fakir mengharap pada Allah. Boleh faham habis tuan-tuan sekalian, itu la ilaha illallah. Maka menyebutnya pahala yang sangat besar. Kemudian wallahu akbar, Allah maha besar. Ini dipanggil takbir. Banyakkan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Mana-mana kamu nak mula sila, tak ada masalah. Maksudnya nak letak mana mula-mula. Tapi yang lebih mulia adalah kalimah la ilaha illallah. Habis. Jadi tuan-tuan sekalian, saya tutup dengan satu hadis Nabi SAW, riwayat al-Imam At-Tirmizi. Siapa baca la subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, jadi 99. Tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jadi 100. InsyaAllah masuk syurga Allah lepas sembahyang. Mana-mana yang sempat amalkan. Dan lain-lain sibuk dah. Lepas sembahyang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan baca tu apa nama, bagai melepaskan batuk di tangga, faham? Baca biar sungguh, biar ta'ammul, biar faham.
Ni lah ana bana nak lepas terus lihat baca kat molek biar betul. Biar bermakna dan bermaksud, ta'ammul penuh khusyuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Habislah tuan-tuan, akan datang kita masuk hadis yang seterusnya. Ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatimun mukram. Betul situ. Betul Kita baca dah hadis ni. Dak ya. Dekat masjid lain tu. Jadi tuan-tuan sekadar tu saja. Akan datang kita sambung hadis 41 yang baik pada Allah, yang kurang, yang lemah, yang tidak ada ilmu tu saya. Jadi kalau ada silap mohon maaf, ada salah mohon ditegur. Wabillahi alhidayah wat taufiq. Fasalamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana zidna ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsha' wal corona ma la yakshifuhu ghayruk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yeah.